Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menjadikan kamu, dan Allah juga menjadikan apa yang kamu buat. Ayat ni dia cerita pasal hakikat. Kita ni pun Tuhan buat, yang kita dok buat ni pun sebenarnya hakikatnya Tuhan yang buat. Jadi kita tak boleh rasa-rasa bangga. Aku ni baiklah rajin mengaji Quran. Yang rajin mengaji Quran tu sebenarnya Allah yang buat, kalau kita faham. Jadi dua ilmu lah, hakikat, syariat. Macam mana pendirian kita? Pendirian kita kena pakai dua-dua. Hakikat pun pakai, syariat pun pakai. Hakikat pun kita pandang, syariat pun kita pandang, dan kita kena seimbangkan. Cuma kena faham, ikut bahasa tasawuf, bahasa sufi ni, seimbangkan tu maksud dia bukan sama berat. Letakkan sesuatu kena dengan tempat dia. Macam orang kata lah, bagi seimbanglah dunia dengan akhirat. Seimbang kan? Dunia 70 tahun hidup, akhirat juta-juta tahun. Dia mana boleh seimbang? Kalau kita faham seimbang tu sama berat dah. Dia kena sesuai dengan tempat dia. Untuk dunia carilah untuk 70, untuk 100 tahun. Untuk akhirat cari untuk yang lama. Itu bawa kata seimbang. Yang kita faham dalam bahasa harian, kita seimbang ni sama berat. Dia tak. Macam adil tadi lah. Adil tadi sama berat dia tak. Dia letak sesuatu kena dengan tempat dia. Yang tu adil, itu seimbang. Jadi setengah orang dia nak pakai hakikat saja. Banyak ada kumpulan-kumpulan sesat ni duk pakai hakikat ni. Kita nak pandang yang mana ni dalam hidup kita ni? Nak pandang hakikat atau pandang syariat? Hakikat je lah, sebab Allah yang berkuasa, kita mana ada kuasa. Okey, hakikat tu kan. Habis kita nak kerja, nak cari makan pun sebenarnya kita kena usaha lah. Tak, tu Allah punya kuasa. Kalau kamu kata kamu ada kuasa, dah syirik. Dia kata kita macam tu, jenuh. Sebab dia nak pakai satu je, dia nak pakai hakikat ni. Semua Allah punya kerja, syariat dia tak mau lah. Jadi golongan ini lama-kelamaan dia akan jadi golongan Jabariyah. Dia tak ada usaha langsung. Kenapa tak cari usaha ni Allah? Kalau Allah janji hari ni ada makanan, ada. Kalau Allah janji hari ni aku mati, mati lah. Semua pekerjaan dia, aku mana ada kuasa apa. Kalau kamu kata aku ada kuasa nak mencari makanan, dah syirik. Sebab dah kata aku ada kuasa. Setengah golongan pula dia nak pakai syariat saja, hakikat tak mau. Dah tak ada ni. Tuhan tak ada campur tangan dalam hidup kita ni. Dia cipta kita, dia bagi kita usahalah sendiri. Kita lah yang berkuasa atas diri kita. Tuhan tak ada campur tangan. Yang ni golongan Qadariyah. Jabariyah pun kita tak mau, Qadariyah pun tak mau. Kita tengah-tengah, ahli sunnah wal jamaah. Dua-dua pun kita pandang, dua-dua pun kita pakai. Pandang hakikat pun kita pandang, pandang syariat pun kita pandang. Kita faham kan? Yang tentukan rezeki aku Allah. Aku usahalah macam mana pun. Kalau Allah kata sikit-sikit lah. Kalau aku tak usaha pun dia kata banyak-banyak lah. Itu hakikat. Benda kita seimbangkan dengan syariat. Tapi yang penting aku kena usaha. Aku kena keluar rumah, kena pergi cari. Contohlah macam tu kan? Macam kita nak berlawan dengan musuh lah, tengok orang ramai. Kita 3 orang je, sana turun naik 3 van. Macam mana nak bergaduh ni? Ikut hakikat ni, kita sikit pun boleh menang. Tapi dia nak pakai hakikat saja kan? Dia pun tunggu bodoh je tu lah lawan. 3 nak lawan dengan 3 van. Jenuh lah tu. Dia nak pakai syariat ni, dia fikir, kita 3 orang, sana 3 orang, lawan Tuhan, lari Tuhan. Tapi orang yang seimbang ni dia fikir, macam mana nak buat ni? Kita 3, sana 3 van. Macam mana nak lawan? Dia cari jalan. Sebab dia pandang dua-dua. Hakikat pun dia pandang, yang syariat pun dia pandang. Usaha dia tak tinggal. Yang pakai hakikat saja ni, usaha dia tinggal dah, dia tak mau. Dan dalam tangan yang seorang lagi bertulisan, sebelum saya mengenal Allah, saya minum dan saya haus. Ketika saya sudah mengenalnya, maka hilanglah kehausan saya tanpa minum. Ni orang dah fana dah ni. Orang dah fana. Jadi pelajaran kita hari ini setakat itu saja. Tugas adab-adab belajar yang ke-6. Dari awal tadi, antara benda yang kita sentuh, Imam Ghazali ni dia satu orang mujaddid. Dia juga satu orang mujtahid mutlak dalam tasawuf. Dan dia juga satu orang mujtahid mazhab dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dengan belajar kitab Ihya, kita dapat belajar 10 kitab lagi sebenarnya. 9 kitab lagi. Campur dengan Ihya jadilah 10 kitab. Kemudian kita jawab persoalan, pernahkah Nabi Muhammad disihir? Kena tak sihir pada Nabi Muhammad? Kena. Walaupun dia maksum, tapi maksum tu bukan maksud dia tak kena sihir, tak kena pukul. Dia kena.
Bukan maksud tak kena penyakit, dia kena. Soalan seterusnya, bolehkah makhluk halus ni dia bagi kita sakit? Jawapan dia boleh, dengan ayat-ayat Quran yang kita ambil tadi. Tapi boleh dia tu pun atas izin Allah. Atas izin Allah. Boleh tapi atas izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak boleh lah. Sebab Nabi Ayub pun dia sakit, antaranya disebabkan gangguan syaitan. Menyebabkan dia sakit. Jadi syaitan ni, jin-jin ni memang dia boleh bagi kita sakit dengan izin Allah. Kemudian tentang ilmu-ilmu, sungguh pun setengah orang ni dia terlampau minat sangat nak belajar ilmu agama, tapi ilmu yang lain tak boleh tinggal. Sebab berkait juga dengan ilmu agama. Macam matematik tadi, dia berkait dengan ilmu falak, ilmu zakat. Tentang sains, dia matematik tadi dengan faraid, dengan zakat. Ilmu sains dengan falak, dengan nak tentukan tarikh takwim, dengan nak tengok anak bulan, dengan nak cerita pasal Isra' Mi'raj. Yang ilmu geografi pasal air-air, pasal tayamum, muka bumi, di mana yang boleh dapat air mutlak, macam mana cara berperang nak menang di kawasan muka bumi yang macam mana. Jadi matematik, sains, geografi, CV, apa semua tu dia ada kaitan. Tak boleh nak kata nak belajar agama saja, nak tinggal yang lain tu tak boleh. Kemudian kita ni kalau kita tak tahu satu-satu benda tu, kadang-kadang kita termenentang benda yang betul. Macam contoh tadi, telinga kita masuk air, orang tua kata bubuh air lagi, supaya nak keluarkan dia balik, kita tak percaya ni, tak boleh pakai. Kita termenentang sebab kita tak ada ilmu. Kemudian Imam Ghazali kata ilmu ni banyak, kita nak kena utamakan ilmu akhirat, iaitu ilmu mukasyafah, ilmu muamalah yang kita sedang belajar ni. Setengah orang dia tumpuk ilmu lain dulu, ilmu fardu kifayah, yang tu penting. Tapi dah selesaikah mukasyafah dengan muamalah ni? Yang ni ilmu fardu ain. Kalau satu-satu orang tak ada tu, dia kira berdosa. Yang fardu kifayah tu, ada orang buat, dia selamat, kita pun selamat. Macam orang tanya, Ustaz Azhar Idrus, dia jawab, bukan jawab, dia kata sepatutnya orang lelaki yang tak datang sembahyang ni, dia kena bayar duit pada orang yang datang sembahyang. Sebab apa? Sebab orang yang datang sembahyang ni melepaskan fardu kifayah dia pun. Kalau kita tak datang, pakat berdosa semua. Tapi sebab kita datang ni, dia yang tak datang tu selamat, patut dia kena bayar kat kita. Bagi juga idea dia tu. Itu ilmu kifayah, fardu kifayah. Yang penting fardu ain. Fardu ain lebih penting daripada fardu kifayah. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu sifat 20 ni memang penting. Tapi dia ada had dia. Had dia pun tak tinggi. Tinggi lagi ilmu mukasyafah berbanding ilmu sifat 20 tu tadi. Dan akhirnya tentang hakikat dengan syariat, kita ahli sunnah wal jamaah, dua-dua pun kita pandang, dua-dua pun kita pakai, kita seimbangkan. Dia tak boleh ambil satu sahaja. Nak pegang hakikat saja pun tak boleh, nak pegang syariat saja pun tak boleh. Sebab dia akan jadi jabariyah, akan jadi qadariyah, yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ya, rasanya sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini.